أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah bagi kita nikmat untuk bersama-sama di dalam majlis ilmu. Sama ada kita memang suka, Alhamdulillah, semoga Allah tak tarik rasa suka dan datangkan jemu. Kalau kita rasa tak berapa suka, maka Allah bagi kita izin untuk terus bermujahadah. Kalau kita memang tak suka, Allah bagi juga kita letak duduk dalam ni. Walau bagaimana keadaan kita pun, selagi mana kita duduk dalam majlis ilmu, kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah bagi kita kekuatan terus. Sebab ada banyak perkara dan keadaan setiap manusia itu. Kadang-kadang duduk dalam kelas kepala berserabut, tapi Allah izinkan juga duduk dalam kelas. Ada orang memang awal-awal lagi prepare, marathon terus, tak berhenti-berhenti 3 jam 4 jam belajar. Semoga Allah terus bagi kita kekuatan dan rahmatnya, insya-Allah. Dan hari ini juga Allah bagi kita satu ruang yang banyak sebenarnya pada satu hari ini dengan keberkatan yang Allah izinkan. Semoga hari Jumaat ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berada di dalam hari yang penuh dengan berkat dan rahmat ini. Kita banyakkanlah doa, kita banyakkanlah istighfar, zikir dan sebagainya, dan juga kita banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sirah ataupun lafaz-lafaz yang sahih datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tegar, pengikut yang baik, anak murid yang bagus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai muallim ataupun mursyid ataupun ustaz ataupun ketua, yang kita wajib ikut perangai dia, apa ajaran dia, akhlak dia dan sebagainya. Dan Allah sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Okey. Alhamdulillah, kita hari ni, saya tengok kat sini Puan Isum ada bagi saya kumpulkan beberapa maklumat supaya saya rasa saya yakin dengan apa yang saya bukan tanda lah, maksudnya saya rasa memang kita akan mula hari ini kita akan mula dengan hadis 432, hadis yang 432, muka surat 278. Hadis yang ke-432, muka surat 278 untuk terjemahan kitab Al-Adhkar cetakan Al-Hidayah. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah dia meneruskan lagi cerita ataupun apa yang kita kena baca, apa yang kita boleh baca dalam bab zikir ni. Dia tak ada yang wajib lah, kecuali perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun-rukun ibadat, ritual ibadat yang wajib kita baca. Ada perkara sunat, yang memang tidak wajib, memang perkara sunat tidak wajib dilakukan. Tetapi bila kita buat perkara sunat tu, ada perkara wajib yang kita wajib ikut sebab kita mengikut nak buat perkara sunat tu. Contohnya bila kita nak puasa wajib memang adalah syarat sah dan sebagainya kan. Dan bila kita nak puasa sunat, kita masih juga wajib ikut hukum-hukum hakam yang berkaitan dengan hukum puasa. Okey. Tak apalah, itu perkara yang berkaitan dengan hukum fiqh dan sebagainya. Tapi bila berkaitan dengan zikir-zikir, ada perkara yang wajib kita buat berdasarkan hukum asal satu-satu ritual ibadat itu. Ada hukum yang membawa hukum sunat, kita baca dan kita buat sebagai hak kita sebagai seorang Muslim, hak kita kepada Allah Ta'ala bersyukur, hak kita sebagai seorang Muslim untuk rakan-rakan atau saudara-saudara Muslim kita yang lain juga untuk kita terus mendoakan kebaikan kepada mereka ataupun meringankan beban ataupun sakit mereka dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Hadis ini yang kita akan baca ni, Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis inilah yang mungkin menjadi punca ataupun hadis inilah juga mungkin yang menjadi sumber istikhraj ataupun istinbat hukum sunat ataupun amalan-amalan yang biasa kita tengok dalam masyarakat Melayu dan sebahagian masyarakat Islam di tempat lain juga, tentang bacaan Yasin ke atas orang yang dah mati. Bacaan Yasin ke atas orang yang dah mati, orang yang dah meninggal dunia. Imam Nawawi dikata wa rawaina fi sunani Abi Daud wa Ibn Majah an Ma'qal bin Yassar as-Sahabi anna an-nabi radhiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u Yasin ala mautakum. Qultu isnaduhu dha'if fihi majhulan lakin lam yudha'ifhu Abu Daud. لم يضعفه أبو داود. وروى ابن أبي داود عن مجالد عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا حضروا قرأوا عند الميت سورة البقرة. Mujalid ضعف. Okay? Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni, di dalam kitab Sunan Abi Daud dan juga Sunan Ibn Majah, dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Ibn Majah, daripada Ma'qal bin Yassar as-Sahabi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surah Yasin ke atas mautakum. Jadi mautakum dekat sini, kalau siapa yang mula-mula belajar Arab basic rendah, baca, tengok makna dalam kamus-kamus biasa tanpa melihat kepada konteks dan syarah hadis yang muktabar, maka terjemahan biasanya akan jadi bacalah kamu surah Yasin ke atas jenazah-jenazah kamu ataupun orang-orang yang telah mati di dalam kalangan kamu. Itu terjemahan literal yang membawa makna umum bahawa bacalah, Nabi suruh baca Yasin ke atas orang mati. Okey, ada dua perkara. Yang pertama, hadis ini sanadnya dhaif. Dalam rantaian chain of narrators hadis ini, rantaian perawi hadis ini ada dua orang yang majhul, unknown narrators. Dua orang perawi yang tidak diketahui. Di sudut pandang ulama-ulama hadis, majoriti ulama hadis lah, di sudut pandang Imam Nawawi juga. Tapi Imam Nawawi meletakkan dekat sini satu caption, satu ta'liq, dia kata, tapi Imam Abu Daud tidak mendhaifkan dua hadis ini, riwayat ini. Makanya bagi Imam Abi Daud, dua orang majhul ni pada dia dianggap dikenali, dan dia mengatakan hadis ini bukan. Imam Abu Daud, okey, bila Imam Abu Daud dia tidak mendhaifkan, dia tidak membawa makna hadis itu sahih. Maknanya dia silent ataupun dia reserve ataupun dipanggil tawakuf. Jadi nak kata sahih pun tak pasti, nak kata dhaif tak cukup bukti yang kuat di sisi Imam Abu Daud untuk dia melemahkan hadis ini. Jadi dekat situ ada sedikit polemik lah, sedikit isu tentang klasifikasi hadis ini. Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata apa lagi? Imam Abu Daud dia kata meriwayatkan hadis ini daripada Mujalid, daripada Sya'bi. Dia kata orang Ansar, okey tak apa, itu dah masuk hadis lain sebenarnya, tak apa. Okey, kita refer kepada hadis yang tadi dulu. Okey, pertama riwayat itu sendiri ada isu. Okey, dhaif. Dan saya tengok dalam beberapa sumber pun memang tidak ada yang mengangkat hadis ini sehingga tahap hasan pun. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, konteks ataupun makna sebenar mauta di dalam hadis ini. Makna sebenar mauta di dalam hadis ini kalau kita tengok, okey, kalau tengok kat sini pun Muhyiddin Mistu dia dah tahqiq dah kat sini.
Dia kata ala mautakum, ke atas mautakum ni, mauta ni dia bukan jenazah. Dia bukan orang yang dah mati, tapi orang yang ala man hadarahul maus ay muqaddimatihi. Dia kata ke atas orang yang kematian nak datang dekat dia. Orang kata nazak lah, kritikal kita panggil, nazak. Ataupun muqaddimah, ataupun nampak macam dia sakit tu, nak bawa sakit yang nak bawa kepada mati. Ini berdasarkan pengalaman lah, macam saya bagi tahu. Kalau orang tak biasa nak menghadap orang sakit, orang mati, dia tak tahu pun orang tu nak mati ke tak. Kita memang tak, okey, saya bukan mengatakan bahawa ada orang tahu bila mati, tidak. Tetapi orang tahu, oh biasanya macam ni, ini tanda-tanda orang nak mati, itu sahaja. Tidak ada riwayat, tidak ada riwayat yang sahih kata cerita kalau macam kan orang tua-tua kata kalau lidah pendek tu nak mati dah, kalau kaki macam ni, kalau kelopak mata tu turun, dan macam-macam lah tanda-tanda, ataupun peluh, dia panggil peluh apa dia panggil, yang berombak, peluh berombak dekat belah belakang orang yang sakit nak meninggal. Saya pernah juga rasa benda tu, dan memang seram bila kita dah dengar orang tua-tua kata macam tu. Bukan seram, jadi sedih. Sebab orang yang terdekat ni kita jadi sedih lah. Peluh berombak dia kata macam mana, lain dia, cara peluh tu lain. Okay? Nak cerita pun susah jugalah. Lepas tu lidah pendek lah orang cakap. Jadi itu tanda-tanda berdasarkan pengalaman-pengalaman orang sahaja yang biasa bersama-sama dengan orang yang sakit, sehinggalah dia menghembuskan nafas yang terakhir. Nafas orang yang sakit ni juga kalau dia duduk dalam keadaan kritikal, mungkin Nazak, ya, silakan Naziat. Dalam keadaan kritikal, dia nafas dia lambat sangat, jadi macam dia bukan nafas macam biasa. Jadi itu banyaklah tanda-tanda. Jadi bila kita kata bila kita baca doa ini kepada orang yang nak mati, kita bukan kata confirm dia akan mati, tidak, tetapi orang yang ada tanda-tanda orang yang nak mati. Jadi sebenarnya arahan Nabi, kalaulah hadis ini sahih pun, arahan ini bukan untuk dibacakan ke atas orang yang mati. Faham tak? Jadi arahan ini untuk dibacakan kepada orang yang hampir mati ataupun dalam keadaan nazak. Jadi benda ni pun saya kena terangkan betul-betul sebab dia menjadi amalan masyarakat kita. Kita bukan mengatakan perkara itu bid'ah dan sesat sampai kadang-kadang kita kena hati-hati bila bercakap sampai menghukumkan neraka dan sebagainya, tentang satu-satu benda yang khilaf, yang kita macam kita tak ada cara dah nak murnikan benda tu. Saya risau kalau cara saya cakap agak kasar dalam mengubah beberapa perkara yang kita perlu ubah mengikut kerangka pengamalan Islam yang sahih datang daripada Nabi SAW. Tetapi saya harap para jemaah dapat menerima dengan tenang, dan itu pendapat dan apa yang saya bawa, dan saya menghormati khilaf. Kalau khilaf itu mu'tabar dan pihak di sebelah sana ataupun 2-3 pihak di sebelah yang lain mempunyai dalil, okey, tetapi kita bercakap, bila cakap tentang hukum, kita bergantung ataupun berasaskan di atas dalil. Kalau melihat kepada dalil-dalil ini, kita tengok ulama dah klasifikasi dah hadis ini tidak kuat. Jadi dari satu segi kita perlu akur bahawa kita kembali kepada dalil-dalil yang kuat. Okay? Kalau dalil tak kuat, kita tinggalkan. Tetapi kalau dalam isu itu tidak ada dalil yang kuat pun, ada dalil yang dhaif saja. Jadi kalau kita nak amal, syaratnya jangan sandarkan benda itu kepada Nabi SAW. Okay, kita buat atas dasar kita nak buat ibadat dan sebagainya. Tetapi jangan buat sehingga mengarahkan orang lain juga buat. Tapi itu sebab bila tak mengarahkan orang lain buat, kalau ustaz yang buat, orang lain ikut. Itu jadi isu pula. Bila ustaz buat, orang lain ikut tanpa diketahui dalil tu macam mana. Okay, itu antara benda yang perlu kita fahami lah. Jadi bila kita belajar hadis yang macam ni, kita faham bahawa sebenarnya baca Yasin sebenarnya bukan untuk orang yang dah mati, tetapi untuk orang yang masih hidup, yang hampir nak mati. Itu sebab kalau kita tengok dekat sini, Muhyiddin Mastu dia kata, dia bersama-sama dengan Imam Nawawi juga mungkin sebahagiannya mengatakan istihbab
sunat untuk kita bercakap dengan perkara-perkara yang baik untuk orang yang sedang sakit, orang yang nazak, dan talqinkan syahadatain ataupun mengikut hadis talqinkan la ilaha illallah supaya menjadilah kalam ataupun la ilaha illallah itu akhir kalimah kepada orang yang sebelum dia menghembuskan nafas dia yang terakhir tu. Dan bacalah surah apa-apa pun daripada ayat Al-Quran, daripada Al-Quran. Dia kata wa qiraati suratin min kitabillahi azza wa jalla. Bacalah apa-apa saja surah daripada ayat daripada Al-Quran, daripada kitabullah. Okey, ka surati Yasin awil Baqarah awil Ra'd. Ini Imam Muhyiddin Mistu dia tengok sebab apa surah Yasin, sebab apa surah Baqarah, sebab apa surah Ar-Ra'd, sebab di dalam itu ada huraian-huraian tentang mati, persediaan dan sebagainya, supaya mendatangkan iktibar kepada orang-orang yang nak mati, supaya dia lebih bersedia dengan akidah, kembali kuatkan akidah dia dengan akidah yang kuat, yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Saya tengok soalan, saya nampak macam ada soalan naik. Okey, kejap. Apakah tanda perlu didahi bagi orang yang wallahu alam, ada yang kata peluh kat dahi ni, kadang-kadang orang main bola pun peluh juga kat dahi, orang buat kerja pun peluh juga kat dahi, tapi orang yang nak meninggal ni kita kata betul dia ada peluh dekat dahi, kadang-kadang yang rasa betul-betul, saya pernah rasa betul-betul belakang tu jadi macam dia datang sekali dengan tu orang kata peluh berombak. Dia macam datang sekali dengan dia tarik nafas yang kan sakarat ini berat. Kan dia tarik nafas tu macam susah sangat dia tarik nafas tu. Moga Allah bagi keampunan kepada semua muslimat insya-Allah. Jadi peluh kat dahi ni kita kata pelik lah, sebab dia tak buat kerja, dia duduk dalam bilik yang mungkin berekon dan sebagainya, tidak panas tetapi ada peluh. Itu juga mungkin tanda. Okey, macam mana nak tahu dia nak mati? Itu yang saya kata tadi. Bagi orang-orang yang biasa orang kata apa, menghadap orang yang nazak, orang yang kritikal nak meninggal dan akhirnya meninggal, dia akan tahu sebenarnya beberapa tanda macam orang tua-tua tersebut, dan para ulama juga ada sebut dalam beberapa tulisan mereka yang tentang peluh contohnya. Lepas tu kelopak mata ni jatuh kan, tapi kelopak mata ni jatuh pun tengok juga kalau orang tu biasa dengan si mati, dia tahulah macam mana kelopak mata dia yang asal yang sihat dengan yang tak sihat. Okey, dia jatuh sikit daripada tulang ataupun tengkorak ni, adalah orang nampak lepas tu lidah tu nampak pendek sikit. Benda-benda ni tidak semestinya juga. Ada orang yang koma, yang stroke, lidah dia pendek juga tu sebab baru ni keluar nampak macam ada orang ajar untuk urut di bawah ini dan lidah dia panjang balik. Dan benda-benda ni semua adalah pengalaman orang, dia bukan satu benda yang pasti. Hidung betul, hidung dia jatuh sikit daripada tulang rawan dia tu kan, tulang dia tu okay. Telinga ada jatuh sikit, cara kaki dia pun dia tak tegak, dia macam turun sikit. Adalah macam-macam tanda-tanda. Kalau sembang dengan orang tu macam-macam lah. Jangan sampai dia bawa cerita-cerita dongeng ke apa ke tu dah lah. Kaki tu dia lurus, dia bukan lurus gitu tapi dia turun sikit. Biasa yang orang hidup di kaki dia tegak kan, dia sebab otot-otot dia pegang lagi, tapi bila dia dah mula turun sikit, dia dah macam nak hulu ke depan tu, itu juga tanda lah. Wallahu alam. Macam saya kata, benda ni boleh lah disembang dan bercakap macam ni, tetapi dia bukan satu benda yang pasti, bukan satu perkara yang pasti. Jadi secara asasnya orang sakit kita boleh baca doa-doa yang kita rasa perlu untuk kita baca kepada dia. Kalau kita tengok dia tu macam dah teruk sangat, bagi orang yang ada pengalaman, dia bacalah doa-doa untuk orang yang nazak dan yang nak mati, macam kita dah belajar sebelum ni. Okey, adakah surah Ar-Ra'du membantu orang nazak? Dia itu sebab Imam Nawawi dia sebut tadi. Dia kata Muhyiddin Mistu dia kata sama ada kita baca surah Baqarah, surah Yasin, Ar-Ra'du, sebab di dalam surah Ar-Ra'du tu cerita tentang perkara yang apa kaitan dengan benda yang kita boleh ambil iktibar, dan sebenarnya itu hanya beberapa nama yang disebut, tetapi macam yang kata tadi, boleh baca apa-apa saja surah daripada Al-Quran. Baca saja Puan Nur Adida, baca saja apa-apa surah daripada Al-Quran, boleh, tidak ada masalah. Sebab hadis tentang Yasin ni pun tak kuat.
Cuma ulama ijtihad kata ambil surah Yasin sebab dalam tu ada pengajaran-pengajaran supaya persedia nak mati kan. Maksudnya cakap tentang akhirat supaya orang macam saya kata tadi, orang yang nak mati tu sambil-sambil dia duk baca apa istighfar, dia baca la ilaha illallah di syahadah dan sebagainya, dia ingat dan terus masa tu menguatkan lagi akidah dia, pergantungan dia dengan Allah Taala, serah diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa tu penting untuk kita betul-betul bantu orang-orang yang nak mati ini rapat dan terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jadi kalau bercakap tentang Yasin ini memang adalah banyak ada orang tanya tentang perkara ni sebenarnya. Jadi kalau tengok Imam Malik dia kata Imam Malik rahimahullah, dia kata karaha. Imam Malik ni dia agak berani sebenarnya di antara yang lantang Imam Malik Imam Malik ni dia kata ila karahati qiraati surati Yasin ay ghair au ghairiha indal muhtadar. Dia kata Imam Malik dia menegah, dia kata makruh untuk baca surah Yasin ataupun surah apa-apa pun untuk orang yang nak mati. Mungkin jugalah dari satu segi okey, alasan dia senang, alasan dia simple. Dia kata li du'fil hadith al-warid fi dhalika li'annahu laysa min amalin nas. Dia kata sebab hadis yang datang dalam bab ibadat ini, dhaif, lemah, tak kuat. Jadi bila tak kuat, dia tak boleh jadi dalil untuk pengamalan ibadat dan kerangka pengamalan ibadat. Pertama. Lepas tu dia kata bukan daripada perkara yang diamalkan oleh manusia. Ingat Imam Malik rahimahullah siapa dia? Dia ni siapa? Dia ni sahabi ke tabi'in? Dia ni tabi'in. Dia duduk dekat mana? Imam Ahli Madinah. Dia duduk dekat Madinah. Dan di antara sumber perundangan dia dalam mazhab Maliki juga, saya bukan mengajar suruh kita ikut mazhab Maliki, tapi nak ceritanya Imam Malik tu imam besar, tok guru Imam Syafi'i rahimahullah juga. Jadi kita tengok apa pandangan dia. Apa pandangan dia? Dia kata bukan amalan manusia tak amalkan benda tu. Apa makna dia? Amalan Ahli Madinah. Orang Madinah tak buat benda tu. Bila dia kata orang Madinah tak buat benda tu, dan memang amal Ahli Madinah ni menjadi salah satu sumber rujukan dalam mazhab Maliki. Bila dia kata orang Madinah tak buat, maknanya apa? Orang Madinah Kenapa tak hilang? Maaf Ustaz, buka mic Ustaz. Allah Akbar, dari mana saya tak dengar ni? Ya Allah ya Tuhanku. Tak apa, silakan teruskan. Orang Madinah. Dekat mana? Orang Madinah. Orang Madinah. Mesti nampak macam saya miming, macam shock sendiri kan. Astaghfirullahalazim. Apa, Ignore tak kan, lupakan. Astaghfirullahalazim. Okey. Cerita tentang orang Madinah. Sebab mazhab Maliki ni memang terkenal juga, salah satu sumber perundangannya adalah amal ahli Madinah. Amalan orang Madinah menjadi sumber hukum dalam mazhab Maliki. Sebab apa? Sebab orang Madinah je yang paling faham dan paling tahu tentang bagaimana hidup sebagai seorang Muslim. Okey, sahabat tak buat, depa tak pernah tengok Nabi buat, depa tak pernah tengok sahabat buat, sahabat pun tak pernah suruh depa buat, Nabi sahabat buat dan sebagainya. Jadi bukan menjadi amalan orang Islam pada ketika itu. Okey. Jadi itulah yang disebutlah mazhab Maliki, dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i kita tahu dia ada pendapat yang kata boleh, macam kita tengok tadi Imam Nawawi pun dilihat bersama-sama dengan disunatkan membaca surah apa-apa sahaja tanpa pengkhususan mana-mana surah. Okey. Lepas tu kalau tengok dekat mana Ikhtiyar Ibn Taymiyah pun tak okey. Dalam Al-Majmu' dalam Majmu' ada disebutlah, maksudnya dia buat mari satu riwayat lain tentang itu, tetapi tak apalah, maksudnya dalam mazhab Syafi'i kita kata kalau ada orang baca Quran untuk orang yang nak mati tak apa, jangan tegah. Sebab ada itu khilaf yang agak muktabar, tetapi kalau ada orang kata kenapa baca surah lain, kenapa baca surah Ar-Ra'd tu, kenapa tiba-tiba awak baca Alam Nasrah ni kan, kenapa awak baca surah Qul Huwallah, surah Al-Ikhlas, kena baca surah Yasin, yang tu yang masalah. Jadi kita yang berilmu ini kalau tengok ada orang baca surah lain, biarkan. Dan kadang-kadang orang yang sakit ini
Kadang-kadang ada orang yang sakit ni, kadang-kadang ada orang dia rasa pasrah dah dengan hidup dia. Dia rasa sakit sangat, dia kata tak apalah, dia redha dengan kalau mati datang kat dia. Dia bukan bersedia tetapi dia redha. Ada orang dia ada banyak benda dalam hidup dia nak buat tak settle-settle lagi, dia mungkin tak redha dengan yang orang yang dia mungkin denial. Jadi bila orang yang macam ni, mungkin bila orang tiba-tiba baca Yasin je dekat dia, aku tak mati lagi ni, aku tak nak mati lagi ni. Kadang-kadang ada juga macam tu. Jadi disebabkan hadis yang tidak kuat dalam bab tu, maka kita dibolehkan untuk baca apa-apa saja surah. Jadi kalau ada orang dah mari baca Yasin tadi, kita pergi baca surah lain pula. Semoga orang yang sakit itu dia dapat mendengar macam-macam surah yang berada di dalam Al-Quran untuk menjadi pendamping dia, teman dia sebelum dia meninggal, dan dia pun tak rasa orang doa dia supaya dia mati. Kadang-kadang orang yang nak meninggal ni dia tak sempat nak faham bagaimana dan harapan orang-orang yang hidup kepada dia. Sedangkan kita yang hidup ni, kita mohon daripada Allah Taala supaya diringankan, senang keluar roh, diberikan kebaikan yang sepatutnya dia dapat. Okey. Betul ke kalau orang dah sakit maut kita tak boleh pegang dia? Oh, okey, saya nak tanya, tak boleh pegang tu sebab apa? Tu nak kena tanya juga, tak boleh pegang tu sebab apa? Sebab ini bukan hadis Nabi kan? So, tak pernah dengar pun. Sebab kalau kita tengok hadis-hadis yang sebelum ni pun memang ada, walaupun hadis tu dhaif, tentang orang sakit kita boleh pegang untuk ruqyah dia. Tentang orang sakit, okey? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar orang cakap kalau dia dah nak sakaratul maut, dia nak habis, dia tak boleh pegang dia pasal malaikat nak ambil dia kan. Jadi benda ni Ustaz jadi dekat saya Ustaz. Saya nak cerita share sikit lah. Masa arwah mak saya nak meninggal, masa mak saya duduk sakit ni, memang dia tak sedap lah, dia nak pejam mata. Saya memang sayang mak saya, kita semua pegang sayang mak. Saya pegang tangan mak saya, segenggam tangan mak saya. Sampai saya duduk baca Al-Quran pun saya pegang tangan mak saya. Satu masa ketika arwah mak saya nak habis, saya rasa tangan saya Ustaz di tepi tangan saya jatuh. Saya jatuh tapi masa tu saya tak terasa apa lagi. Kenapa tangan aku jatuh ni? Lepas tu saya tengok mak saya dah memandang. Lepas tu mak saya mengucapkan, mak saya sebut Allah saja. Saya tengok dia sebut lidah dia Allah, Allah. Lepas tu dia habis. Lepas tu baru saya rasa macam ada sebab tangan saya ke tepi. Kenapa macam tangan saya ditolak? Saya rasa. Jatuh tangan saya. Dia tak bagi saya pegang. Itu yang saya dengar macam tu lah. Itu pengalaman saya Ustaz. Ya, Terima kasih Ustaz. Sama-sama kita hormati mungkin itu apa yang dirasakan oleh Puan Aini. Tetapi setakat yang saya duk tengok dia tak adalah isu tak boleh pegang tangan tu. Sebenarnya saya tak jumpa, wallahualam saya tak jumpa lagi, dan kita duk baca tentang orang sakit hari tu pun sampai sekarang ni pun, sampai dia dah meninggal pun saya tengok dekat sini kalau adalah riwayat itu. Sebab kita kena faham Imam Nawawi ni di antara yang menghimpun juga, meletakkan juga riwayat walaupun dhaif di dalam kitab Al-Adhkar ini sebagai sokongan. Tapi kalau kita tengok ni bab-bab ni dia dah tak sampai dan kita tak jumpa benda-benda tu lah. Wallahualam. Tapi apa yang berlaku pada Puan Aini tu mungkin satu perkara yang special yang Allah nak bagi kepada Puan Aini rasa. Tetapi apa yang kita rasa itu dia mungkin ujian kepada kita dan mungkin keistimewaan kepada kita. Kita bersyukur kepada perkara itu. Mungkin Allah nak bagi kita redha dengan betul macam kita kata kita sayangkan mak kita, Allah nak bagi kita redha. Tapi kalau nak tengok orang yang meninggal, banyak je orang pegang macam mana pun meninggal jugalah. Ada orang sambil peluk meninggal. Bukan pegang je, kalau tengok cerita-cerita kan, peluk tengah peluk tu meninggal. Betul tak? Betul. Tengah peluk tu meninggal. Sebab saya kata pengalaman saya tanya bapak saya, kenapa jadi macam ni? Tu bapak saya cakap, mungkin Allah dah nak ambil, malaikat dah nak ambil, jadi dia tak bagi siapa sentuh dia dah, dia nak ambil dengan elok.
Tak? Ya, ya, Itulah ya. bapa saya cerita. Saya redha lah Ustaz, saya Ya, redha. ya, betul. Tapi itu pengalaman saya, memang Betul, pengalaman saya. Saya rasa betul. sendiri. Itu yang Terima saya kata kasih tadi. Ustaz. Yang saya kata tadi itu mungkin rezeki puan sebab mungkin tak ramai orang dapat rasa benda tu mungkin sebab rasa sayang sangat, bukan kita kata orang lain tak sayang kat mak, tapi mungkin kita tu sayang sangat sampai orang tak boleh nak tahu kita sayang tara mana. Allah nak ambil, mungkin benda tu Allah bagi puan rasa lah, kan? Allah bagi puan rasa supaya nak bagi tahu, mungkin kita sangka baik kepada Allah Ta'ala, ini hak Allah, bukan hak pegang lah macam mana pun, ini hak Allah, Allah nak ambil balik. Mungkin Allah, tetapi dari segi benda tu perkara gaib, kan? Perkara kita tak nampak, kita rasa je. Okay, tapi kita hormati apa yang puan rasa. Sebenarnya banyak kalau cerita, kalau dengar orang yang menghadap orang jenazah meninggal ni, banyak macam-macam benda yang orang yang duduk dekat orang jenazah tu akan hadapi lah, terutama orang-orang yang kita sayang lah. Tapi itulah, kalau dari segi sumber, wallahualam saya tak ada, saya cuba juga tengok tadi tapi tak jumpa perkara yang boleh membawa kepada kita ada pegangan terhadap perkara itu. Dan macam kita sebut sebelum ni pun, kan, kita pergi, kalau orang tu sakit, kita boleh pegang bahagian sakit tu, kita doakan dia kesembuhan dan sebagainya. Mana tahu, kan, dan ada juga tengah orang doa kesembuhan pun dia meninggal juga. Dan insya-Allah pengalaman-pengalaman yang Allah bagi itu special kepada untuk diri kita sendiri. Selagi mana ia tidak ada dalil, maka kita tak boleh nak katakan kepada orang lain begitu. Wallahualam. Kadang-kadang bila kita pergi kepada orang lain, kadang-kadang memang contohnya lah, contoh. Katakanlah pada ketika Puan Nuraini atau siapa-siapa pegang orang yang nak pegang mak sebagainya, kan, pegang, tiba-tiba ada orang mari bagi tahu kata jangan pegang. Betul tak? Kalau ada orang mari bagi tahu kata jangan pegang, jenazah dah nak meninggal ni, jangan pegang. Apa kita rasa? Mak kita kan? Kita mesti nak pegang. Jadi itu sebab kata kalau benda ni arahan daripada syarak, maka itu juga mungkin membuatkan orang lain jadi makin sedih. Sebab sepatutnya makin nak pergi, kita nak pegang lah, macam Puan buat, nak pegang. Bukan kita tak nak bagi dia pergi, kita pegang sebab kita sayang dia. Okay? Jadi tak apalah, benda tu setakat yang kita tengok tak ada dalil. Wallahualam, kalau saya jumpa, insyaAllah saya akan get back dan bagi tahu insyaAllah. Okey, insyaAllah kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Okey, kita pergi pada, sebenarnya banyak kalau pendapat-pendapat para ulama tentang perkara ini, tentang baca Yasin dan sebagainya, tapi kebanyakannya tentang baca Yasin dan surah-surah untuk orang yang sakit ni pun tidak ada perkhususan kepada surah-surah tertentu, boleh baca, tapi bagi ulama lain macam Imam Malik dan sebagainya tidak kuat, dan Imam Malik mengatakan perkara itu bid'ah. Benda itu bid'ah. Dia kalau tengok Al-Albani, bin Baz dan sebagainya, tapi ini ulama-ulama yang memang agak strict lah, tapi dari satu segi memang tidak ada. Dan dia kata kalau baca kepada orang yang dah mati, kepada orang yang mati, lagilah tidak ada dalil. Baca Al-Quran kepada orang yang dah mati, lagilah tak ada dalil. Maksudnya bukan tak boleh baca Quran. Okey, bukan tak boleh baca Quran, tetapi macam saya katalah, kalau nak baca tu dia kata fayuqra 'indal muhtarar hadha in sahal hadis. Boleh baca kepada orang yang sakit. Tapi kalau amma qira'atuha 'alal qabr fala asla lahu. Baca pula Quran atas kubur tidak ada asal juga. Jadi macam-macam lah perkara yang kita buat, kita kena tarik balik. Pergi kat kubur, apa, doakan kepada si mati. Boleh tak doa pergi kat kubur, tengok saja, ziarah saja. Ada orang kata boleh tak pergi kat kubur, pergi saja, ziarah, tengok. Sebab asal Nabi suruh pergi kubur untuk ingatkan mati, betul tak? Ada tak suruh doa? Kalau ikut secara jelas, tak ada. Pergi ziarah kubur, ingat mati. Jadi ada orang pergi kubur duduk. Kadang-kadang ada orang marah, takkan duduk je, bacalah sikit. Kawan tu tengah nak feeling, nak ingat mati, nak ambil iktibar, kita suruh dia pula, dipaksa dia baca dan sebagainya. Jangan paksa. Sebab hukum pergi kubur, ziarah kubur untuk ingatkan mati. Biar dia tak ni, dia duduk kat kubur tu pun dah cukup bagus dah. Dia urut, dia tengok batu nisan, dia cabut rumput ke sikit, dia ada wajah-wajah yang ambil iktibar dan pengajaran, cukup untuk dia. Bagi kita yang nak berdoa, kita doalah. Mungkin dia doa lagi banyak daripada kita dekat rumah untuk orang-orang yang dah mati, daripada kita pergi kubur saja kita doa. Itu yang salah. Bila nak doa kepada orang mati, masa kat kubur.
Bukan itu ajaran dia. Doa kepada orang mati bila-bila masa saja. Doakan kepada mereka. Doakan kepada saudara-saudara kita, ibu bapa kita, kalau yang dah meninggal. Jangan tunggu pergi kubur saja. Pergi kubur untuk ingat mati. Banyaklah huraian-huraian tentang perkara ini. Jadi saya harap ayat hadis ini dapat memberi kita satu gambaran dan keyakinan kepada kita apakah amalan yang sepatutnya kita buat mengikut sunnah yang sahih. Walaupun hadis tak kuat dalam bab ini, kita kembali kepada amalan umum. Bacalah Al-Quran kepada orang yang hampir nak mati dengan doa dan niat supaya Allah memudahkan urusan dia dan sebagainya. Bagi siapa yang tak nak baca Quran, tak nak baca Yasin, buat apa? Bacalah doa-doa supaya kesembuhan. Bacalah doa-doa kepada memudahkan dia urusan dia dan sebagainya. Itu pun tidak ada masalah. Okay? Lepas tu dia kata di dalam selepas daripada itu Imam Nawawi dia buat mari dia kata wa rawa Ibni Abi Daud an Mujalid an Sya'bi qala kanatil ansaru idha hadaru qara'u 'inda al-mayyit surat al-Baqarah. Mujalid dhaf. Imam Abi Daud meriwayatkan daripada Mujalid daripada Sya'bi. Dia kata orang Ansar, orang muslimin Ansar, orang Madinah asal, hadaru idza hadaru, bila mereka datang untuk menziarah orang yang sakit, orang yang nak mati, qara'u 'indal mayyit surat al-Baqarah. Mereka baca di sisi orang yang nak meninggal itu surah Baqarah. Lagi lah. Larat baca surah Baqarah. Surah Yasin pun kena ketar-ketar nak habis kan. Itu sebab syariat Allah SWT ni dia sebenarnya tidak menyusahkan orang sebenarnya. Memang syariat memang mudah. Islam itu mudah. Kita je jangan memudah-mudahkan. Islam itu mudah. Jangan kita memudah-mudahkan. Jadi kalau itu sebab kadang-kadang kita tengok sekejap siapa yang angkat tangan disilap ke apa. Kalau nak angkat tak pun saya angkat tangan balik. Itu sebab bila kita tengok ada orang menziarah orang sakit, kadang-kadang dia datang dah lah waktu. Boleh tak apa tanya dulu Puan Hashidah, ada ke nak tanya sebelum saya hurai sikit? Tak ada. Okey. Kita tengok adab orang ziarah orang sakit. Kadang-kadang kita tak payah ziarah lama-lama sebenarnya. Tak payah ziarah lama-lama. Datang sekejap tengok, baca doa sikit dan sebagainya dan pergi bagi ruang untuk orang lain pula. Tambah-tambah pula bila berlakunya perkara itu, ziarah itu pada hari-hari kerja. Kadang-kadang orang datang pada waktu lunch hour tu saja nak pergi ziarah orang sakit. Bila dia sampai je kawan ni baru, Yasin wal Quranil Hakim, duduk dekat tepi pula orang yang sakit tu. Kadang-kadang sampai 4-5 orang. Jadi orang yang nak datang ziarah ini, yang mempunyai waktu yang sedikit ini, dia jadi terganggu lah. Dia nak masuk kerja dan kadang-kadang sebab benda ni kita tahu, benda ni berlaku. Bukan klaim-klaim dan tuduh. Kadang-kadang, Allah lama pula lah dia baca. Lepas baca Yasin ada pula yang baca doa Yasin yang panjang tu. Dan orang ni sampai habis tinggal beli 2-3 minit, 4-5 minit lagi nak masuk kerja. Kawan tu nak kerja dengan jam dan sebagainya. Maka itu sebab adab ziarah orang sakit, tengok macam mana. Apa sahih yang datang daripada Nabi? Bukan nak baca apa-apa surah yang panjang-panjang ke apa. Tak ada ketentuan, tak ada berurusan. Datang doa dan sebagainya. Nak baca Quran kepada orang, baca jauh sikit, bagi ruang kepada orang nak ziarah orang sakit, orang yang nazak dan sebagainya. Itu adab yang kita kena jaga. Tu kalau tengok kat sini dia kata baca surah Baqarah. Tapi Imam Nawawi dia kata Mujalid ini, yang Mujalid yang dikatakan Imam Abu Daud ambil daripada Mujalid ini dhaif. Jadi riwayat-riwayat tentang baca Quran di sisi orang yang nak meninggal ni tak kuat, semuanya tak kuat. Walaupun ada sedikit mungkin ada orang melihat benda tu boleh dibaca berdasarkan bersatu dua hadis lain yang tidak direct dia punya saranan kepada perkara ini, tapi tak apalah. Kalau kita nak ambil pandangan yang ringan, bacalah apa-apa surah, tapi jangan khususkan bacaan surah Yasin. Tetapi surah Yasin, surah Ar-Ra'd, surah Al-Baqarah di antara surah-surah yang dinasihatkan baca. Disebabkan apa? Disebabkan isu konten ataupun kandungan surah itu sendiri yang boleh membawa kepada pengajaran dan iktibar kepada orang yang nak mati. Semoga Allah memudahkan urusan orang yang nak mati dan moga Allah bagi rahmat kepada semua, insya-Allah. Okey, ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada soalan, kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Okey, kita pergi hadis yang seterusnya. Hadis dah masuk dalam bab lain ni. Dah masuk dalam bab lain. Dia kata, babu ma yaquluhu man mata lahu mayyit. Hadis ni kita dah jumpa dah sebelum ni tak silapnya, tapi dia ulang sebab mengikut konteks dia lah. Rawaina fi sahih Muslim an Ummi Salamah.
قالت رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله تعالى لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Saya baca laju sikit sebab kita dah baca dah hadis ini, lebih kurang ada hadis yang seumpamanya. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada seorang hamba pun yang terkena musibah kemudian dia berkata dan dia berdoa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepada aku dalam bab musibah ini pahala dari segi kesabaran dan sebagainya. Wa akhlif li khairan, dan gantikanlah kepadaku perkara yang baik daripadanya. Itu je doa dia kat situ. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sampai situ je doa dia. Jadi kalau kita tengok dekat, macam saya selalu sebutlah, harap-harap lepas ni ada terjemahan yang memang betul khususkan kepada bacaan dan tidak bersambung dengan perkara yang bukan doa. Okey, jadi dekat sini memang betul dia tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Okey? Itu saja doanya. Kecuali melainkan Allah akan memberikan pahala kepadanya terhadap musibah itu. Okey? Mengangkat darjatnya, dan Allah akan gantikan bagi dia yang lebih baik daripada apa yang dah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Okey. Tengok dalam terjemahan ini memang terjemahannya betul dah. Maksudnya caption ayat itu, quotation ayat doa itu dah betul dah. Tetapi terjemahan dia tu tolong tanda sikit. Selepas lebih baik darinya, baris ketiga tu, lepas lebih baik daripadanya tu, darinya tu, dah kat situ je terjemahan dia. Kecuali Allah akan memberikan pahala, itu bukan doa, bukan terjemahan kepada doa. Boleh tanda Jadi kita bila ada bacaan buku macam ni, kita buat tanda catatan sikit lah. Okay. Jadi boleh baca benda tu, dan hadis ini sahih, dalam Muslim ada, dalam Ahmad pun ada. Dan Ummu Salamah dia kata, selepas kewafatan Abu Salamah, aku pun bacalah doa ini seperti mana yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menggantikan untuk aku yang lebih baik daripada Abu Salamah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi itulah yang kita kena baca bila berlaku kematian. Bila kita dengar bila kita bersama dengan orang yang kematian, ataupun kita kata ada orang yang meninggal di kalangan kita, kita membaca doa ini, insya-Allah. Kita baca doa ini. Lepas tu pergi kepada hadis yang seterusnya. Tengok ada soalan ke ni? Okey, kejap. Ya, insya-Allah saya. Ustaz, boleh bercakap dan menyebut nama arwah masa kita ziarah kubur ni? Okey, nak sebut macam mana? Panggil dia ke? Macam mana? Kadang-kadang ada orang dia sedih dengan mak. Dia sebenarnya dia bukan bercakap dengan orang yang dah meninggal, tapi nak menyebut tentang sedihnya dia tu, sebab dia mungkin masa hidup selalu dengan mak dia. Mak dia pun panggil dia pun panggil mak dia selalu. Kadang-kadang ada orang memang macam tu, mak dia kadang-kadang macam tu hidup dia kan. Ada orang dia tak pun. Kan? Kita mohon kepada Allah Taala supaya kita jadi orang yang baik dengan mak ayah kita. Okey? Dengan siapa-siapa pun. So, kalau dia pergi ziarah kubur, dia sebut nama mak tu untuk apa? Kalau sekadar dia sebut macam dia sedih, dia tersebut, dan dia sebut macam rutin dia buat tu, tidak ada apa-apa i'tiqad. Tak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Kalau kita baca doa Allahumma ghfir ummi, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosa ibu aku, namanya apa, boleh, tak ada masalah. Untuk sebut untuk dalam doa tidak ada masalah. Sebut dalam doa tidak ada masalah. Bercakap dengan menyebut nama arwah. So bercakap, yang tu kata tadi, bercakap macam kita bercakap dengan orang yang mati tu kan.
So sebenarnya dari satu segi tak payah pun tak apa, takut jadi fitnah. Takut nanti orang yang tengok kata apa dia ni sihat ke tak sihat ni, bercakap mak dia dah meninggal tapi dia bercakap lagi. Dah fitnah, orang duk kata kita tak sihat pula. Jadi kalau boleh elakkanlah. Tapi kalau kita pergi sorang-sorang, kadang-kadang kita rasa rindu sangat mak. Kita tak yakin, kita tak pegang pun, kita tak i'tiqad pun bahawa mak tu dengar. Betul tak? Tak apalah, boleh insya-Allah, tidak ada apa-apalah. Yang tak bolehnya kalau kita i'tiqad kata mak kita dengar dan mak kita sedih. Itu perkara yang boleh membuatkan kita makin susah nak terima hakikat. Kita let go insya-Allah. Kita teruskan dengan hidup kita yang kita perlu beribadat kepada Allah Taala, dan dalam waktu yang sama kita banyakkan doa kepada orang yang dah meninggal. Okey, rawaina fi sunani Abi Daud an Ummi Salamah lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami meriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Ummi Salamah sama-sama. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asaba ahadakum musibatun falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha wa abdilni biha khairan minha." Nabi kata apa? Nabi kata bila terkena seseorang daripada kamu musibah, maka dia kenalah sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma indaka ahtasibu. Allahumma indaka ahtasibu. Sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey? Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon pahala. Allahumma indaka ahtasibu musibati. Aku hanya kepadamu je aku harap pahala daripada musibah yang aku terima ini. Sebab ada musibah kita kadang-kadang memang kita kena faham macam tu. Bila musibah datang je, kita harapkan pahala daripada musibah itu. Jadi bukanlah kita disuruh untuk cari musibah, tak. Tapi bila musibah datang, kita harapkan ada pahala. Sebab musibah ni bila datang, kadang-kadang kita hilang kawalan. Kita tak boleh nak kawal hidup kita. Kita tak boleh nak kawal cara kita berfikir. Kita tak boleh nak kawal cara kita bercakap. Maka itu, ya Allah, ya Tuhanku, indaka, di sisi engkau lah, hanya kepada engkau lah aku ahtasib. Aku mohon ada pahala, aku mohon aku ada ganjaran, aku mohon aku sabar dan dapat pahala daripada musibah ini. Fa'jurni fiha, dan bagikanlah aku ganjaran, bagikanlah aku pahala. Wa abdilni biha khairan minha, dan gantikanlah aku untuk aku yang lebih baik daripadanya. Ini pun doa juga yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud juga, An-Nasa'i, Ibn Hibban dan Al-Hakim An-Naisaburi juga. So itu hadis yang berkaitan dengan doa juga yang kita boleh baca. Banyaklah. Jadi kalau kita tengok ada 4-5 doa, ada 2-3 doa yang berkaitan dengan orang mati, orang nak sakit dan sebagainya. Jadi kita cuba amalkan sejauh mana yang kita boleh amalkan. Saya nak tanya, kita ada masa ke? Kita ada 2 minit lagi sebelum pukul 9. Kalau ada masa, saya boleh baca satu lagi hadis. Kalau tak ada masa, saya tengok soalan dan kita berhenti insya-Allah. Lebih kurang 5 minit lagi Ustaz. Silakan. Kalau 5 minit lagi saya buka soalan boleh tak? Boleh? Saya buka soalan insya-Allah. Kita berhenti dekat muka surat 279. Saya minta maaf sikit sangatlah saya rasa hari ni. Kita berhenti kat 279, nanti kita sambung insya-Allah pada nombor 436. Insya-Allah. Okey, ada soalan ke? Kalau ada soalan, boleh cakap terus je. Okey, Ustaz Gizara, orang meninggal tapi menyembang hukumnya hukumnya nakal. Dia hukum tak elok lah, tak ada akhlak. Tak ada adab. Itu sebab kadang-kadang kita rasa kita beradab dah, tapi bila kita pergi buat satu benda tu, kita rasa kita bagus, kita buat benda yang betul. Sembang benda-benda yang kadang-kadang yang itu sebab kita dah bincang dah hari tu kan dalam hadis yang sebelum ni, bila pergi orang sakit, bila pergi orang yang nak meninggal, sembang benda-benda yang baik-baik. Sembang doa perkara-perkara yang baik, sebab malaikat kan kita baca itu, malaikat akan doakan dan akan aminkan apa yang kita cakap. Maka sampai dekat tempat orang sakit, sampai dekat tempat orang yang nak meninggal, cakap benda-benda yang elok, cakap benda-benda yang baik-baik, dan supaya malaikat mengaminkan apa yang kita cakap dan kita doakan kepada si mati. Maka elakkan daripada bersembang, menghormati. Sebenarnya kadang-kadang orang yang
menghadapi keadaan orang yang nak meninggal ni, dia sedih, tapi bila datang kena ada yang bergurau, kurangkan ketawa. Pada saya jangan ketawalah dekat rumah orang sakit dengan rumah orang yang meninggal ni, walaupun lawak macam mana pun. Kadang-kadang ada orang jenis suka buat lawak, kadang-kadang dia tu memang orang yang suka buat lawak dan dia sengaja buat lawak pada majlis-majlis yang macam tu, pada saya kurang adab, wallahualam. Tapi ada orang ni memang dia tak buat lawak, masalah muka dia memang lawak. Kalau muka dia memang lawak tu, kita bila mari kadang-kadang biasa tengok, kadang bila orang meninggal, majlis orang meninggal, bila mari dah kadang-kadang kita pun tergelak juga, kadang jenuh duk tahan kadang-kadang dekat majlis orang meninggal, majlis orang sedih dan sebagainya. Yang tu kita cuba elak lah, kita cubalah jaga akhlak kita sejauh mana yang semampu mana yang mungkin kita boleh jaga. Banyakkan doa-doa, pergi rumah menyembang ni, menyembang boleh, tapi menyembang benda-benda yang boleh memberi motivasi dan kebaikan kepada orang-orang yang bakal kehilangan orang yang mereka sayang. Puan ni, Ustaz, ya, Ustaz, Ya. saya nak tanya, orang sakit kan dah kritikal. Dia orang pasang anak-anak ni, dia tak baca sendiri. Dia pasang kaset macam handphone dekat telinga, dia tinggal surah-surah Yasin ke Baqarah pun dia tinggal ya. Macam mana tu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Dia sebenarnya kalau kita nak kata, mungkin jugalah anak-anak ni ada beberapa keadaan lah, sama ada mereka memang malas nak baca. Kita doakan anak-anak kita, anak-anak kita ni rajinlah nak baca Quran. Sama ada mereka malas ataupun mereka segan nak baca, tambah-tambah orang duk mari duk tengok pula. Segan kadang-kadang baca elok pun dah ada orang segan juga. Ada orang baca tak elok, tak segan, dia belasah je. Kadang-kadang dekat mana-mana kadang dia lah nak jadi imam, tapi bila baca tajwid memang ke laut. Tak apalah sebab dia berani jadi imam, tak apa. Tengok, ada orang dia segan sebab dia tahu dia tak pandai baca dengan elok. Maka kalau dengan sebab dia tak pandai baca, dia takut salah makhraj dan sebagainya, sepatutnya dia baca surah-surah yang mudah sahaja. Kan kita dah kata tadi, kembali kepada tak ada pengkhususan surah mana-mana. Bukan surah Yasin, surah apa, tak ada. Bacalah surah apa-apa. Surah Ikhlas bacalah. Yang mana yang dia lancar dan elok bacaannya. Tapi kalau sampai satu tahap mungkinlah diuji dengan anak-anak ni memang tak boleh nak baca Quran dan dia malu dan dia tak boleh, kita janganlah halang daripada dia letakkan apa-apa kaset mungkin untuk ada alunan bacaan Al-Quran untuk didengar oleh orang yang nak meninggal. Cuma bila ada macam tu, janganlah pula kita yang pergi ziarah ni menyembang pula, bersembang Al-Quran tengah pasang, kita pula bersembang, dah masuk hukum lain dah pula. Dan bila Allah kata idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu, bila dibacakan Quran kena dengar dan diam, maka itu satu benda yang kita kena jaga juga. Jadi kalau nak pasang, maksudnya anak beranak ni kalau nak pasang kena tengok. Kalau ada orang mari dia bersembang tanya apa, padam. Habiskan ayat tu padam. Tengok orang habis bersembang, kalau lengang orang tak mari ziarah, bolehlah pasang balik. Tapi macam saya kata adalah, eloknya kita yang baca. Dan orang pun akan nampak macam, ya Allah, mana anak-anak dia ni? Itu sebab kata, kalau ada anak-anak yang macam, pada saya lah, kalau tanya pendapat, dia kata kalau tak pandai baca pun, makhraj tak okey pun, duduklah dekat situ, duduk kat situ, bacalah pelan-pelan dan lambat-lambat. Baca pelan-pelan dan lambat-lambat supaya tidak jadi fitnah. Kadang-kadang mulut orang ni, mana anak-anak dia ni ramai, seorang pun tak baca Yasin. Kita mungkin, na'udzubillah lah, kita pun janganlah rasa cakap macam tu dan rasa macam tu, kita sangka baik je lah. Tapi benda ni boleh berlaku, jadi fitnah kepada orang yang nak meninggal. Tengok tu anak-anak tu baca Quran tak pandai, semayang pun macam-macam lah akan na'udzubillah. Moga kita terhindar daripada perkara dan keadaan-keadaan macam tu. Niahman, ada soalan ke? Ustaz nak tanya, Ya. betul ke orang kata orang yang sakit ni doanya mudah dimakbulkan? Wallahu alam, sebab doa orang yang doaul marid ini kejap saya tengok, saya tak biasa dengar, tapi mungkin doa orang yang sakit ini dia lebih dekat dan lebih kita panggil lebih tawadhu. Mustajab. Okey, doaul marid mustajab. Saya tengok kejap. Halisa doaul marid mustajab. Saya tengok kejap. Terima kasih sebab tanya. Warada, okey. Ada. Ada. Saya rasa doa yang ni kita dah jumpa, ya Allah, itulah dah tua-tua ni tak ingat pula. Saya rasa kita dah lalu doa ni dekat bab-bab yang sebelum ni, kalau tak silap saya lah.
Dekat sini saya share, saya offkan screen ni, saya share satu website ni. InsyaAllah. Semoga kita dapat manfaat insyaAllah. Terima kasih kepada yang bertanya ni Ahman. Terima kasih supaya kejap saya share. Ambil masa sikit, sorry, minta maaf. Okey. Ada soalan dia kata, adakah betul ke ada riwayat mengatakan doa orang yang sakit itu doa yang sakit itu betul, tapi tengok kat sini dia bagi tahu dah. Okey, saya silap kejap. Saya tengok kejap kat bawah ni. Okey. Sebenarnya ada riwayat tu. Tengok yang saya share tu kan, sebenarnya ada riwayat tu. Dapat nampak Riwayat tu ada tetapi dia kata riwayat tu ada. Okey, dia kata udul marid, dia kata ziarahlah orang sakit wa muruhum falyad'u lakum. Saya rasa kita dah jumpa dah. Saya baru ingat, saya baru klik. Kan, memang ada riwayat ni kita jumpa, tapi riwayat ni dhaif. Dari satu segi, orang yang datang ziarah orang sakit lah kena doa kepada orang sakit, betul tak? Kita pula mari orang kawan tu dah sakit dan nazak, suruhlah dia doa kepada kita. Itu satu benda yang memang ni lah. So hadis itu, riwayat itu ada, tetapi kalau tengok sini kita la yurwa hadzal hadis an Anasin illa bihadzal isnad tafarrada. Jadi tidak diriwayatkan hadis ini kecuali daripada Anas dengan sanad ini sahaja. Jadi tafarrud ini berseorangan. Abdul Rahman ini bin Qais ini meriwayatkan hadis ini, membuatkan hadis ini jadi lemah. Kalau Abdul Rahman bin Qais ini pula matrukul hadis, orang yang ditinggalkan periwayatan dia dalam bab hadis. Okey, dia pula muttahamun bil kadhib, dia ni dituduh menipu. Ni dia dituduh menipu. Ada hadis dia, tapi dia dituduh menipu. Abdul Rahman bin Qais ini. Ibn Hajar al-Asqalani pula dia kata wahwa Za'farani ad-Dhibbi tarakahu al-jumhur wa kadzabahu Abdul Rahman bin Mahdi wa Abu Zur'a ar-Razi wa ghairihima. Dia kata Abdul Rahman bin Qais ini dia tu adalah Za'farani ad-Dhibbi. Jumhur majoriti ulama hadis meninggalkan periwayatan dia. Dan kadzabahu Abdul Rahman bin Mahdi. Abdul Rahman bin Mahdi pun mengatakan dia itu nipu, maksudnya dia ditohmah dengan penipuan. Jadi kalau tanya soalan ini, saya tengok kat sini, saya pun dapat ingat balik hari itu riwayat tentang ini. Ada satu lagi riwayat, dia kata idza dakhalta 'ala marid, bila kamu masuk kepada orang dan Sunan Ibn Majah, masuk kepada orang yang sakit, famurhu ayyad'u laka, suruhlah dia doa kepada kamu, fa inna du'aahu ka du'ail malaikah, sesungguhnya doa orang sakit ini seperti doa malaikat. Ini pun hadis tak kuat juga. Ibn Sunni dalam Amal Yaum wa Lailah. Wa Maimun bin Mihran lam yudrik Umar. Yang ni pun saya ingat kita dah baca dah. Maimun bin Mahran ni dia tak jumpa dengan Umar. Jadi sanad dia terputus. Jadi hadis-hadis tentang doa orang sakit mustajab ini, wallahu alam, kita tengok dari satu segi bila kita tengok dan baca, tidak ada yang sahih dan tidak boleh dijadikan sandaran. Maka jangan beriktikad setakat yang kita tahu ni lah. Jangan suruh orang sakit berdoa. Tambah menyusahkan dia lagi. Lepas tu kita tak buat apa yang Nabi suruh buat. Okey, apa soalan kejap? Okey, selalu ziarah tak pahala. Okey. Rujuk betul, rujuk hadis 423. Terima kasih Wan Niswa. Saya rasa hadis itu. Okey. Dhaif jika masih boleh dhaif kita masih boleh terima sebab selagi memenuhi 5 syarat kan. Dia ada 4 syarat ni. So dhaif yang macam mana? So tengok. So that's why saya bagi tahu, dhaif tu kena tengok betul-betul. Sebab dia ada banyak syarat. Dia ada 4 syarat. Kadang-kadang terhalang ataupun tak ada satu syarat dah tak boleh pakai dah. Terhalang satu syarat itu, tak ada satu syarat tak boleh pakai dah hadis itu. Hadis itu tidak boleh lemah yang sangat-sangat. Lepas tu hadis itu tidak bertentangan dengan dengan hadis yang sahih. Hadis itu pula sebenarnya dia ada hadis utama yang menjadi umbrella atau payung kepada hadis itu. Maksudnya hadis tak ini sebagai sokongan saja. Dia bukan satu hadis di dalam satu bab yang tidak ada hadis lain kecuali hadis dhaif. Faham tak? Jadi dia ada banyak
syarat-syarat untuk mengamalkan dengan hadis dhaif. Jadi itu sebab saya kata kalau hadis itu dhaif, tinggalkan je, tak ada masalah. Sebab kita dah ada banyak hadis-hadis yang sahih untuk kita amalkan, insya-Allah. Okay, insya-Allah aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.